Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi hari yang sama, hari Khamis 25 hari bulan 2 2021. Kita sambung lagi pelajaran kita pada hari ini, iaitu pendidikan faraid. Faraid, pembahagian harta, darjah 5. Semua boleh fokus dan tumpukan perhatian ketika pembelajaran sedang berlangsung. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, ini adalah faraid perjumpaan kali yang kedua. Kali yang pertama kita jumpa iaitu tajuk pengertian al-furud, cara mempusakai harta, bahagian furud. Cara mempusakai harta, ingat ada dua. Satu dengan cara fardu yang ditetapkan oleh syarak. Dua, mempusakai dengan cara asabah. Ni. Satu dengan cara fardu, dua dengan cara asabah. Asabah tu apa? Asabah ialah baki kepada harta. Yang baki tu nanti waris yang asabah tu yang dapat. Okey. Ingat lagi tak ada 6 fardu. Fardu apa? Bahagian fardu. 1. Nisfun 1/2. 2. Rubu'un 1/4. Sumunun 1/8. Suluthani 2/3. Sulusun 1/3. Sudusun 1/6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fardu. Siapa yang dapat 1/2? Siapa yang dapat 1/4? Siapa yang dapat 1/8? Siapa yang dapat 2/3? Siapa yang dapat 1/3 harta si mati? Nanti kita akan belajar. 1/2 setengah. Rubu'un suku. Okey. Ni hafal, jangan tak hafal. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Okey, kita masuk tajuk yang baru, pelajaran 2. Ashabul furud. Ashabul furud ialah waris-waris yang mendapat harta fardu yang ditetapkan oleh syarak, ada di dalam Al-Quran. Pengertian ashabul furud. Ashabul furud ialah waris yang menerima harta pusaka dengan cara fardu sebagaimana ketetapan syarak. Muka surat 3 dalam buku teks Faraid, muka surat 3. Apa dia ashabul furud? Ashabul furud ialah waris-waris. Waris-waris tu tahu tak? Waris-waris ialah kalau dah meninggal, kalau ada si mati, dia meninggal, dia mesti ada meninggalkan waris. Waris apa? Waris tu keluarga yang terdekat. Siapa yang akan mendapat harta? Ashabul furud, kalau suami meninggal, isteri waris terdekat dan anak-anak. Ashabul furud ialah waris-waris yang menerima harta pusaka dengan cara fardu sebagaimana ketetapan syarak. Okey. Kita masuk 2.2. Alamak. Dua point dua. Siap. Okey, 2.2. Penerima pusaka bahagian fardu 1/2. Siapa yang dapat harta setengah? 1/2 tu maksudnya setengah harta si mati. Siapa yang dapat setengah harta? Kalau si mati ni meninggalkan harta, jadi waris ni dapat setengah harta. Siapa dia? Okey, kita baca jom. 5 orang waris yang menerima pusaka bahagian fardu 1/2. Nisfun maksudnya separuh.
5 orang waris yang menerima pusaka bahagian fardu 1/2 nisfun. Ada 5 orang waris yang mendapat setengah harta si mati. Siapa dia? Suami. Apabila si mati tiada meninggalkan, si mati siapa? Mestilah isteri. Suami apabila si mati tiada meninggalkan anak lelaki atau anak perempuan, cucu daripada anak lelaki. Kalau suami tu, kalau si mati tu tak ada meninggalkan anak lelaki atau anak perempuan atau cucu daripada anak lelaki, suami akan dapat 1/2 daripada harta si mati. Faham? Kalau macam mana kalau si mati tu ada anak? Macam mana kalau si mati tu ada cucu? Suami tak dapat 1/2, tak dapat 1/2, dia akan dapat sikit, setengah. Dia akan tidak dapat setengah, dia akan dapat sikit daripada setengah. Faham? Okey, siapa lagi dapat harta tu? 2. Seorang anak perempuan apabila si mati tiada meninggalkan anak lelaki, adik-beradiknya. Kalau ada seorang anak perempuan ni, dia dapat harta si mati kalau si mati tu tak ada meninggalkan anak lelaki. Kalau dia ada anak perempuan je, anak lelaki tak ada, jadi anak perempuan ni dapat setengah daripada harta. Settle masalah. Seorang anak perempuan ni dapat setengah harta. Okey, settle masalah. Yang ketiga, siapa lagi dapat 1/2? Seorang cucu perempuan daripada anak lelaki apabila si mati tiada meninggalkan. Cucu perempuan tu dapat setengah kalau si mati tu tak ada meninggalkan anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau si mati tak ada tinggalkan anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki, nanti seorang cucu perempuan ni dapat 1/2 daripada harta si mati. Faham? Okey, seterusnya siapa lagi dapat 1/2 daripada harta si mati? Yang keempat, lagi 2 Yang keempat siapa lagi? Seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa apabila si mati tiada meninggalkan. Adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat 1/2 kalau si mati tu tak ada meninggalkan anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki, bapa, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kalau semua ni tak ada, alif ba ta tha jim ni tak ada, maka adik-beradik perempuan tu, seorang adik-beradik perempuan tu dapat 1/2 daripada harta si mati. Syaratnya mesti tak ada yang alif ba ta sa jim ni. Kalau tak ada alif ba ta sa jim ni, seorang adik perempuan tu dapat harta 1/2 daripada harta si mati. Faham? Yang kelima, siapa lagi dapat 1/2? Yang kelima, seorang adik-beradik sebapa apabila si mati tiada meninggalkan adik-beradik perempuan sebapa. Tadi seibu sebapa. Ini adik-beradik lelaki adik-beradik perempuan sebapa sahaja apabila si mati tiada meninggalkan. Kalau si mati ni tak ada meninggalkan anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki, bapa, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa. Kalau tak ada meninggalkan alif ba ta tha jim ha kha ni, maka adik-beradik perempuan sebapa tu dapatlah harta 1/2 daripada harta si mati. Okey, selesai untuk pelajaran yang siapa yang dapat harta 1/2 nisfun. Untuk pelajaran 1/4 nanti kita akan belajar. Okey. Tugas seterusnya untuk faraid, hafal yang ini. Furud. Lepas tu hantar dekat cikgu. Hantar melalui rakaman suara sahaja.
Al-furud 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapkan kerja rumah.